Lebih seminggu selepas bencana banjir melanda beberapa negeri, usaha kini terarah kepada kerja pembersihan dan pembuangan sampah secara teratur di samping penyaluran bantuan kepada mangsa. Selain melibatkan anggota pasukan keselamatan, kerja-kerja itu turut dilaksanakan menerusi kerjasama pertubuhan bukan kerajaan NGO dan masyarakat prihatin yang tampil membantu. Untuk meninjau keadaan itu, kita terus bersama Amirul Hakim Lokman di Kampung Baru Seri Puchong, Selangor. Amirul, teruskan. Ya Jay, daripada tinjauan saya di sebelah pagi tadi sehingga ke hari ini dimulakan dengan di Taman Seri Muda melihatkan memang kerja-kerja pembersihan, kerja-kerja pembuangan sampah sedang diaturkan, digerakkan dan dilaksanakan oleh pelbagai pihak termasuk daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL, daripada pelajar-pelajar IPT yang saya tinjau di mana daripada UiTM dan juga di mana pihak-pihak yang sangat prihatin untuk membantu membersihkan, melihat kepada sampah-sampah yang tertimbun akibat bencana banjir di hadapan rumah-rumah penduduk di sekitar Taman Seri Muda dan beberapa kampung lagi yang saya juga tinjau di mana ketika hari ini semua kerja-kerja pembersihan dilaksanakan dan bukan saja melibatkan agensi kerajaan ataupun badan-badan yang melakukan kerja-kerja ini, namun di mana di sini dapat saya boleh kongsikan di mana orang kampung juga terlibat yang mereka juga boleh saya katakan membantu mangsa untuk meringankan mereka yang terjejas akibat bencana banjir ini. Bersama saya ketika ini iaitu Timbalan Pengurusi bagi Jawatankuasa Penduduk Anak Kampung Baru Seri Puchong, Encik Muhammad Sani Muhammad Yusof. Encik Muhammad Sani, terima kasih kerana buletin bersama Buletin 130. Jadi Encik Muhammad Sani boleh terangkan sikit sebagai wakil penduduk yang juga merupakan mangsa terjejas dalam ni, apakah mungkin usaha yang dilaksanakan atau digerakkan dalam membantu penduduk di sekitar Kampung Seri Puchong ni? Okey, yang pertamanya sebenarnya tempat kita ni bukannya PPS, tetapi kita terpaksa wujudkan sebab kita melihat keadaan orang kampung sangat-sangat teruklah. Jadi kita terpaksa ambil inisiatif melalui Persatuan Anak Kampung Baru Seri Puchong. Kita wujudkan pusat bantuan bagi memudahkan mangsa-mangsa banjir di tempat kami menerima bantuan. Dan selepas itu, setakat daripada sekarang, kita masih belum menerima kedatangan kita punya wakil rakyat, dan insya-Allah selepas daripada ini kita akan cuba berurusan dengan pegawai daripada wakil rakyat, dan selepas daripada itu kita tengok apakah bantuan-bantuan yang boleh diserahkan kepada pihak persatuan untuk diagihkan kepada masa-masa banjir di kampung saya, insya-Allah. Sehingga kini pula macam mana pembahagian ataupun penyaluran bantuan? Adakah telah hampir berapa ramai yang mungkin penduduk-penduduk sekitar kampung ini telah dibantu dalam segi penyaluran edaran bantuan barangan bencana banjir? Baik, untuk pengetahuan, setiap penerima bantuan mangsa banjir ini, bantuan untuk mangsa-mangsa banjir ini, kita ada meletakkan rekod-rekod lah. Penerima-penerima daripada sekitar kawasan ini, dan setiap penerima kita ada membuat rekod supaya mereka tidak boleh mengatakan yang mereka ini tidak pernah menerima bantuan daripada pihak persatuan. Setakat hari ini saya rasa rata-rata penduduk di kawasan ini menerima bantuan dan sumbangan yang kita dapat daripada NGO-NGO luar. Dan insya-Allah kita akan cuba dapatkan lagi untuk meneruskan kita punya program bantuan untuk mangsa-mangsa banjir, insya-Allah. Terima kasih Encik Muhammad Sani atas perkongsian itu. InsyaAllah kita gerakkan lagi usaha untuk membantu penduduk kampung yang terjejas. Terima kasih. Dan untuk mengetahui perkembangan banjir di Pahang pula, daripada di sini kita pergi bersama dengan Fazli Ahmad di Mentakap Pahang untuk perkembangan banjir di Pahang. Silakan Fazli. Ya, terima kasih Amirul. Itu suasana di Puchong, dan sebenarnya saya berada di Kampung Cating Bawah di Mentakap. Untuk makluman, kampung ini sebenarnya terletak berhampiran dengan Sungai Semantan yang menjadi punca limpahan Sungai Semantan ini menyebabkan hampir sebahagian bandar Mentakap dan juga perkampungan di sini tenggelam. Cuma untuk makluman ketika ini, jumlah mangsa banjir di daerah Temeloh ini masih ramai ditempatkan di PPS, iaitu 7,675 orang. Dan apa yang saya ingin kongsikan di sini, jika dilaporkan oleh Amirul sebentar tadi bagaimana pelbagai agensi kerajaan, pihak berkuasa dan NGO membantu mangsa banjir, tetapi apa yang berlaku di sini sebaliknya. Dapat dilihat di sini sebenarnya mangsa banjir di sini telah dibenarkan pulang sejak Sabtu lalu, dan mereka kini mengalami tugas berat menanti mereka, di mana terpaksa mencuci sendiri pakaian dan atau rumah yang ada di sini. Dan selain itu,
barang-barang perabot dan juga barang yang rosak, mereka terpaksa menggali lubang berhampiran dengan kediaman ini dan dicampakkan ke situ kerana pihak yang sepatutnya datang membantu memungut barang itu dikatakan tidak ke sini. Begitu juga dengan ini, di mana di rumah ini dihuni oleh Makcik Jalipah Jalil, 64 tahun. Beliau agak beruntung walaupun tidak ada pihak lain yang tampil membantu, tetapi anak-anaknya telah mengambil cuti secara sendiri mengikut tanggungjawab untuk kembali mencuci dan membaiki rumah. Untuk tadi saya sempat berbincang dan berbual dengan Makcik Jalipah tadi. Beliau memaklumkan ini adalah kejadian banjir kali kedua menimpa rumahnya pada Januari lalu. Kawasan ini telah ditenggelami hampir 1.5 meter. Tetapi kali ini rumah ini telah ditenggelami limpahan Sungai Semantan lebih 3 meter dan banyak barang-barang dalam rumahnya telah pun dibuang kerana rosak dan struktur rumahnya juga perlu diperbaiki dan mungkin memerlukan kos yang tinggi. Kata Makcik Jalipah, kerja untuk membersih dan mengemas rumah ini mungkin mengambil masa sebulan dan ini satu tugas yang berat yang terpaksa dipikul. Mungkin di tempat lain, NGO atau agensi-agensi kerajaan tampil membantu, tetapi mungkin ada yang terlepas pandang, perlu melihat di sekitar kawasan-kawasan yang terpencil seperti ini untuk membantu mereka. Kita perlu memahami bahawa mereka telah disimpa musibah, telah mengalami bencana kali kedua dalam tempoh setahun selepas Januari lalu, dan kali ini sekali lagi berhadapan dengan bencana ini dan mungkin memerlukan tempoh yang lebih panjang untuk bangkit kembali ataupun untuk membina hidup kembali. Saya rasa itu saja dari Mentakap, kembali ke studio. J.